lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي Haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah. Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah. Wa Ibn Numair. Dan telah diceritakan kepada kami oleh Ibn Numair. Qala, kedua-duanya menyebutkan Haddathana Sufyanu an Ziyad bin Ilaqah. Kedua-duanya menyebutkan telah disampaikan kepada kami cerita ini daripada Sufyan, yang mana Sufyan mendapatkan ia daripada Ziyad bin Ilaqah. Sami'al Mughirah bin Syu'bah. Beliau telah mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah yaqulu, menyebutkan, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta warimat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Qama an-nabi maksudnya qiyamul lail lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat malam hatta warimat qadamah, sehinggalah bengkak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbik. Bukankah telah Allah Subhanahu wa taala ampunkan kau dengan dosa-dosa yang telah lalu? Wa ma ta'akhkhara, bahkan diampunkan juga dengan dosa-dosa yang akan datang. Qala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, and this is the most important part dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Tak boleh ke aku ni menjadi hamba yang bersyukur? Sekali lagi kata Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika mana melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam sehingga bengkak-bengkak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Mughirah bin Syu'bah ketika melihat kaki Nabi bengkak-bengkak salat malam, beliau menyebutkan, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan kau dosa-dosa kau yang telah lalu dan dosa-dosa kau yang akan datang. Ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya yang lain, mereka ada dosa yang disebutkan sebagai dzambun, dan dosa ini bukanlah dosa yang kita bayangkan dosa yang besar ataupun dosa yang merosakkan. Tidak, dosa-dosa zambun ini adalah dosa-dosa kecil yang tidak memberi mudarat kepada orang lain, tidak pula menyesatkan orang lain, tidak juga merosakkan sesiapa. Zambun adalah dosa-dosa kecil yang berlaku mungkin di peringkat hati, panca indera yang tidak melibatkan orang lain, namun ia tetap dosa. Dan itu berlaku, itu ada pada para nabi, tapi dosa-dosa kecil mereka ini diampunkan. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, engkau telah diampunkan dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakuran. Tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur? Jelas di sini bahawa ibadah itu tidaklah dilakukan semata-mata kerana kita ini mempunyai harapan kepada Tuhan. Tidak juga ianya dikerjakan dengan sangat keras apabila kita ini penuh dengan penyesalan. Bahkan ia juga mesti dilakukan secara istiqamah sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada Tuhan. Ada sebahagian daripada kita ibadahnya hebat apabila dia mencapai sesuatu, dia berjaya mendapatkan sesuatu, dan apabila dia gagal ataupun dia belum mendapatkan perkara yang dia mahukan, dia tidaklah menjadi seorang ahlul ibad yang membesarkan Tuhannya melalui ibadahnya ataupun jelas sekali salat. Apabila dia berkehendak, dia mengharapkan sesuatu, maka dia bangun malam, buatlah qiyamul lail perdana ataupun dia mungkin qiyamul lail sendiri. Ianya tetap baik, namun memahami hadis ini jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk beribadah bukan semata-mata atas kehendak ataupun kemahuan kita, namun kita melakukan ia kerana tanda syukur kita kepada Tuhan. Allahu a'lam. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء